السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين، وخصوصا إلى شيخ ناصر الدنجوني حفظه الله تعالى، وخصوصا إلى روح الشيخ داود الفطاني رحمه الله تعالى، وخصوصا إلى روح الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kita sambung pada muka surat 2. Kiraan baris daripada atas, 4 baris daripada atas kitab Jawi, iaitu sambungan waja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin. Situ tengoklah. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, waja'ala fiha qurrata aini sayyidil mursalin wa ruknan min arkaniddin. Tengok terjemah. Dan Tuhan yang menjadi, dan Tuhan yang menjadi, yakni yang telah menjadi. Kalau orang mengaji pondok, bila tok guru sebut yakni, peng gerak selalu. Orang di pondok lah. Orang kampung sebut yakni, peng pakat dok gerak. Dia tak faham. Bila sebut yakni, maknanya tok guru nak menyatakan maksud yang dikehendaki. Nampak tak? Bila sebut yakni tu makna kata balik peng kena gerak selalu lah. Tengoklah. Dan Tuhan yang menjadi, yakni yang telah menjadi. Pasal makna gitu. Ja'ala fi'il madhi. Ma dalla ala bi zamanin madin wa qada. Barang yang telah, barang yang menunjuk di atas perkara yang telah selesai berlaku. Naknya telah menjadi. Dan Tuhan yang menjadi, yakni yang telah menjadikan di dalam sembahyang itu. Kalau kita nak halusi, dalam bahasa Arab dikata fiha. Nak halusi diterjemah sepatut begini, hendaknya di dalamnya. Kena halusi ibarat.
Cuma Syekh Daud diterjemah di dalam sembahyang itu, Syekh Daud terjemah dengan ambil maksud selalu. Nak turut terjemah, nak halusi ibarat, dia kena ayat begini. Tuhan yang telah menjadikan di dalamnya domainnya tu baru rujuk kepada sembahyang itu. Kalau ngaji nak halusi, cuma Syekh Daud terjemah dengan ambil maksud selalu. Dah ayat lah, bahaya ikut nahu dah ayat lah. Tuhan yang telah menjadikan di dalam sembahyang itu, yakni sembahyang 5 waktu itu. Di dalam sembahyang tu, yakni di dalam sembahyang 5 waktu tu, menjadi akan sejuk. Kalau orang ngaji nahu tu gak qurratatu i'rab jadi maf'ul bagi ja'alah. Kau nahu lah. Menjadi akan sejuk mata hati penghulu. Baca gitu tu. Bacanya penghulu segala mursalin. Gapo mursalin? Mursalin bahasa Melayu gak segala Rasul. Ya, Tuhan ni bahasa kita Tuhan. Tuhan yang telah menjadikan di dalam sembahyang 5 waktu tu menjadi akan sejuk mata hati penghulu segala rasul-rasul. Kemudian Syekh Daud nak menghuraikan maksud sejuk mata hati penghulu segala mursalin. Syekh Daud nak hurai apa maksud sejuk mata hati segala penghulu segala mursalin. Apa maksud? Kata yakni di bahasa Arab. Bahasa Melayu kita panggil gak yang dikehendaki. Yang dikehendaki pada kata sejuk mata hati penghulu segala mursalin tu. Itu yakni. Gapo yakni? Yang dikehendaki pada kata sejuk mata hati penghulu segala mursalin tu. Yang dikenakinya begini, Syekh Daud nak hurai wayak maksud gini, dikata gini, dijadikan sejuk mata hati Nabi, yakni mata hati Nabi kita. Dijadikan sejuk mata hati Nabi kita tu, jadi sejuk dengan sabab, dipanggil sababiyah. Jadi sejuk tu takluk dengan sabab musyahadah. Gapo musyahadah? Baik, tulis sikit. Musyahadah ni setengah daripada istilah yang diguna pakai di dalam perbicaraan ilmu tasawuf. Tulis sikit musyahadah. Apa musyahadah? Musyahadah ni ialah bertumpu mata hati. Musyahadah ni ialah bertumpu mata hati dan memandang mata hati. Bertumpu mata hati dan memandang mata hati akan kebesaran Allah. Itu musyahadah. Bertumpu mata hati dan memandang mata hati akan kebesaran Allah. Itu musyahadah lah.
Jadi dijadikan sejuk mata hati Nabi kita tu dengan sabab musyahadah. Gapo musyahadah? Ni istilah yang kita kena wirti orang panggil. Gapo musyahadah? Musyahadah ni bertumpu mata hati dan memandang mata hati akan kebesaran Allah, tu musyahadah. Jadi sejuk dengan sebab musyahadah akan Tuhannya. Rojok bagi Nabi, domainnya dah. Jadi sejuk dengan sebab musyahadah akan Tuhannya Nabi. Disebut rojok ni gak bahasa Melayu panggil kembali. Kita sebut rojok gak rojok kateh tu. Tu rojok gak tu rojok kateh. Rojok makna bahasa Arab, Melayu panggil kembali. Kalau tok guru ayat begini, Tuhannya, domainnya tu rojok bagi Nabi, maknanya tu kembali kepada Nabi. Saya baca kitab lama. Dia baca kitab ni kalau pekak gini, pekak permulaan. Bukan pekak halusi lagi. Pekak halusi bukan gini. Tapi untuk awam, padang dah gini. Jadi sejuk tu, dengan sebab musyahadah akan Tuhannya. Nya tu rojok kembali kepada Nabi. Musyahadah tu di dalam sembahyangnya. Nya rojok bagi Nabi. Musyahadah di dalam sembahyangnya Nabi. Okay, tulis sikit tu. Tulis nak urang sikit. Tak, tulis hurah sikit. Tulis gini. Jadi sejuk. Tulis. Jadi sejuk mata hati. Jadi sejuk mata hati. Apa maksud sejuk mata hati? Sejuk mata hati ni, okay, tulis sikit. Kata Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi. Kata Syekh Abdullah Sarah Al-Jarumi, hafizahullah ta'ala. Dia kata sejuk mata hati ni ialah Allah Ta'ala menetapkan. Allah Ta'ala menetapkan dan memberi kesukaan di hati sanubari Nabi. Tu sejuk mata hati. Allah Ta'ala menetap dan beri rasa kesukaan pada sanubari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sejuk mata hati. Dan beri rasa kesukaan. Keseronokan pada hati sanubari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejuk mata hati Nabi kita tu dengan sabab, sambung lagi, dengan sabab bertumpu, dengan sabab bertumpu dan memandang mata hati Nabi kita ini akan kebesaran Allah di dalam sembahyang. Akan kebesaran Allah di dalam sembahyang. Nah, tak? Baca semula. Jadi sejuk mata hati dengan sebab bertumpu dan memandang mata hati Nabi. Mata hati Nabi akan kebesaran Allah di dalam sembahyang. Titik. Sambung lagi. Jadi dengan sabab memandang. Jadi dengan sabab memandang dan bertumpu mata hati Nabi akan kebesaran Allah di dalam sembahyang.
jadi sabab tetap. Jadi sabab tetap dan rasa seronok. Jadi tetap dan rasa seronok dan rasa kesukaan di mata hati Nabi. Titik. Ni nak buat bandingan balas ni nak nampak. Kita ambil contoh mudah-mudah agak orang yang baru bercinta dan orang yang telah rasa cinta. Tengok, orang yang baru nak bercinta. Orang baru nak bercinta ni balik mata hati dia ni ingat tak kekasih. Orang baru bercinta. Tak lagi. Dia cuma timbul rindu baru. Kalau sehari tidak telefon tu gak, tak lekat hidup lah. Ada orang dulu kan set 3310. Dah bunyi tek-tek tu dia badah. Kau tengok masa sekau habis prepaid. Dah ada mana dengar suara tu gak Allah, maka dipupuk semua rasa cinta. Bila dah cinta kepada si kekasih, baru dia timbul musyahadah. Duduk saja atas kerusi tegak, mata hati duduk ingat akan muka kasih. Kasih dia orang Penang, kita orang Dungun. Tapi duduk saja tegak atas kerusi, mata hati tu tak siapa ingat kepada muka kasih dia di Penang. Teka duk teringat ke muka kasih, seronok. Sahabat seronok senyum mewek. Dah warna dik senyum seorang ada benda. Apa? Senyum kita. Mata hati dia dah duduk bertumpu akan muka kasih awak dia dah. Sehingga agak kata orang nak makan nasi, di nasi tu pun nampak muka kasih dia. Kuat musyahadah dia. Duk gaul nasi gitu, iramah. Dah buat nasi dah. Tak ada benda. Apa sebab? Hati-hati dia. Ingat ke muka kasih. Dia dengan sebab ingat muka kasih dia tu, sedap tu lagi dia makan nasi. Tembulah ukapan makan nasi dak kenyang. Hak tu tu. Mandi dak basah. Hak ni dah ke tu. Tu. Hak ni Nabi ni dia rasa sejuk, rasa tetap, rasa seronok, rasa suka di mata hati Nabi ni. Dengan sabab apabila Nabi semayang ni, Nabi dapat bermusyahadah, Nabi dapat bertumpu, Nabi dapat memandang akan kebesaran Allah. Setiap kali Nabi semayang angkat tangan, rokok, baca Fatihah, di mata hati Nabi nampak akan kebesaran Allah. Dengan sebab tu jadi seronok, jadi kasih, rasa suka kepada semayang. Orang yang siapa pekat ni, walik dia buat amal ibadat seorang diri tu, walaupun 2 rakaat semayang, di diri lama. Contoh, sewaktu kita duduk bercinta zaman dulu, guna handset ke pakat tak duduk siling dalam telefon? Bawa sikit bawa banyak. Kalau bawa cekak, cakap sejam, lengah tak rasa. Apa dah lengah? Apa sebab dia dengar? Sebab mata hati dia tu duduk ingat kekasih di samping dengar suara. Bila habis duit tu, baru tak? Habis duit, baru rasa dengar, baru rasa gatal. Begitulah orang aulia-aulia. Apabila mereka masuk semayang sahaja, mata batin dia tu terus bermusyahadah, pandang akan kebesaran Allah, sehingga lenyap daripada fikiran dia tu akan ingat tahap lain. Dengan sebab tu lazat, dengan sebab tu seronok. Lama diri puak-puak ni. Orang aulia-aulia diri lama. Sebab mata hati dia tu dapat bermusyahadah akan kebesaran Allah. Tengok, sejuk. Jadi tetap rasa suka seseorang. Habis itu. Dan menjadi yakni dan Tuhan
yang telah menjadi. Hak nak kita. Dan menjadi, dan Tuhan yang telah menjadi. Nak gitu. Hati molek. Cara baca. Dan menjadikan, yakni dan Tuhan yang telah menjadikan sembahyang itu. Sembahyang itu rujuk kepada sembahyang 5 waktu. Sembahyang tu rujuk kembali kepada 5 waktu. Tuhan yang telah menjadikan sembahyang itu, yakni sembahyang 5 waktu tu, satu rukun, yakni satu rukun agama. Satu rukun, yakni satu rukun agama daripada segala rukun agama. Nak gitu. Satu rukun agama daripada segala rukun agama. Baik. Rukun agama ada berapa? Yang kita panggil rukun agama Islam tu ada berapa? Ada 5. Dalam 5 rukun Islam tu, sembahyang tu salah satu daripada rukun agama yang 5. Baik, kita bahas sikit. Apa makna rukun Islam? Kita ambil dulu ni. Kita ambil perbahasan awal. Apa makna asal rukun? Apa definisi asal rukun? Disebut rukun-rukun tu apa makna dia? Apa pengertian dia? Rukun-rukun ni perkara. Tulis dulu, nanti tu pula. Apa makna rukun? Perkara yang terhenti. Perkara yang terhenti di atas naqsah suatu. Dah tak? Perkara yang terhenti. Rukun tu ialah perkara yang terhenti di atas naqsah suatu perkara. Di atas naqsah suatu perkara. Dan perkara itu setengah daripadanya. Dan perkara itu setengah daripadanya. Okey, titik. Baik. Itu makna rukun. Nak sah suatu perkara, kena ada dia. Tak ada dia, tak sah satu perkara. Baik. Rukun Islam. Faham kau ni? Nak sah kata seorang tu Islam, mesti kena ada kelima-lima rukun tersebut. Dan sembahyang tersebut setengah daripada rukun Islam. Baik. Kalau orang tanya, kalau 5 rukun Islam satu sahaja tak ada, seumpama tidak sembahyang, Islam ke tak? Bila tidak Islam apa? Kalau tanya balah tu. Sebab rukun-rukun tu apa? Perkara yang terhenti di atas naqsah suatu perkara. Bila sebut rukun Islam, maknanya naqsah panggil seorang tu Islam, mesti kena ada kelima-lima perkara tersebut. Dalam 5 perkara tersebut, semayang tu setengah daripada rukun Islam. Betul tak? Baik, kalau sekira orang tu mengucap, orang tu dok semayang, zakat, puasa, pergi haji, dok semayang je, Islam tak? Kalau terikut pada perbahasan asal, dah, kalau ikut bahasa asal orang dok semayang jadi rapi. Dapat bercanggah kita punya mazhab Syafi'i, orang tinggal semayang dengan sebab malah, bukan dengan sebab ingkar wajib, jadi Islam juga tapi fasik. Canggah tak dengan ni? Maka rukun Islam di sini dengan makna apa? Ni tepat setengah orang duduk teh sangat.
Baik, tulis pada rukun agama Islam. Yang dikehendaki rukun agama Islam di sini ialah ni antara perkara yang duk test kita. Duk test, ada uji. Kalau kita orang mengaji juga di ta'ala lu di rukun Islam aja. Itu antara ni tempat sakut situ. Yang dikehendaki dengan rukun agama Islam ialah perkara yang penting dan yang besar-besar di dalam agama kita. Tu rukun agama Islam hak nak situ. Perkara hak penting dan hak besar sekali di dalam rukun Islam kita. Bila sebut semayang tu kok, berarti semayang tu satu daripada perkara penting dan satu daripada perkara hak besar sekali di dalam pekerjaan agama Islam. Faham kita? Faham tak? Tuhan jadi semayang ni satu perkara penting dan satu perkara hak besar-besar di dalam pekerjaan agama Islam kita. Atau makna nak kita. Satu rukun daripada rukun agama Islam. Maknanya Allah jadikan semayang tu satu perkara penting dan satu perkara besar di dalam pekerjaan agama Islam kita. Dengar sikit orang muda nak nikah kahwin. Kata ulama, katanya Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, haram mengambil buah menatu akan seorang yang tidak sembahyang, sekalipun sah perkahwinan mereka itu di sisi agama. Mana kita nak buat menatu, soalan pertama hak wajib baru noh tanya ke apa? Kejun dia mai. Tak kira. Jarangnya dah awal ngaji mana jarang soalan tu. Kalau pakai berong peng paya. Jawapannya lulu dak mana tu? Jawab alih. Lulu dah. Kita ketika peng paya. Mari pula bona kan sebau. Sukila. Pakaku. Mari nak buat mina anak kita. Kalau pak nak terima tak? Ya mana? Ikhlas hati. Terima tak? Vampire. Dia kata gini apa ai? Kalau pak terima ambil wakna tu, dah insya-Allah ambil hadiah ke pak kereta dah apa? Kereta sport. Kemudian duit poket belanja pasar saja 5,000, lepas tu bulanan pergi belacang ambil sponsor. Nak tak? Pak nak. Nak pergi pasar pakat rebah. Tak usah pakai dia, pakai rebah. Agak nak tak rasa-rasa. Dekah. Kat mana? Ikhlas. Pak Hakim, nak tak? Tak dah. Nak dah. Bila nikah kahwin, rupanya baik paju sewa. Ada mari minna jangan. Tu. Tapi hak agama balik semayang, balik mengaji soal ada orang kita mengaji. Ambil cadangan gini. Kalau nak masuk minna anak kita sebagai pak ni panggil orang lelaki. Panggil ustaz 2 orang. Ustaz seorang buat soalan periksa. Fiqh pada air 40 soalan, tauhid pada air 40 soalan jawab. Dulu tu lelaki. Buat nak tu. Ataupun tak usah panggil ustaz-ustaz, kita sendiri tanya. Mu mai sini. Pergi dapur. Pegang secebok. Sungguh cak sekali. Salah, kapuk atas balik. Berani tak? Jawab Ali bang, berani tak? Anda jawab selamat. Kalau Haji rasa guna Haji. Berani tak rasa-rasa? Soalan kedua. Cuba nyatakan lafaz niat sembahyang asar. Misal kata orang mudah-mudah. Bukan sebok saya. Salah, kapuk tadi. Berani tak?
Dok berani. Pok, sepuyah. Sepuyah. Tabung tu apa? Pasal. Tu tanya soalan. Biar tak kaya bang. Tapi biar dia kerja buat, walaupun gaji rendah, ada kerja buat, pandai jaga diri, nampak dah pergi surau sejid mengaji lebih kurang, tak apa dah. Kita dah jauh beza. Ingat kata senang ni, haram buat menatu orang yang tidak semayang, sungguh pun sah perkahwinan di sisi agama. Dan orang yang tak semayang ni kalau sakit tak sunat ziarah. Kalau ziarah di gua dia haram, tak dapat pahala. Apa sebab dapat pahala? Orang tak semayang ni iblis ya. Lebih jauh dari iblis ya. Dan musuh Allah, musuh lebih iman. Dah saya kita lah. Tak kisah. Dia bayang kita saya wadah zaman sekolah. Tak kira zaman sekolah. Sakit kenapa? Dengar cerita kena denggi. Jangan pergi ziarah, mungkin aku tak ziarah. Bermula dah baik gitu. Dak sunat ziarah atau dak semayang bang. Dak pergi kali warna pun bukan haram. Tahu dah dapat pahala. Kalau mati esok-esok dak semayang bang, dak sunat ramai semayang jenazah. Dak sunat. Kalau jepuk kita halih, dak sunat ramai. Kita walang-ngelam ah. Walik alang-ngelam si inyok gagal hati. Nak tahu menu tahlil tengok nada zikir la ilaha illallah. Kalau la ilaha illallah ni goreng. Kalau la ilaha illallah nasi putih. Kalau la ilaha illallah si minyak. Nada tahu dah. Gimana ni? Malang ngelah tu imam tu malang pertama puas sampai gini ke. Malang kedua gini sikit nak gelah. Si teruk. Orang si minyak. Nampak dah. Teruk lagi set-set kita ke nak buat tahlil dia idamkan. Tak kosong. Tak apa. Tekuk dengan surat khabar. Ayat cokeng bira. Kepok ke berhera. Mulut la ilallah hati. Tu. Makruh buat amal ibadat di hadapan makanan. Makruh. Tak ada apa. Kalau kena hidang dah, hak ni hak besar kali berhera. Gerak tak? Kesah ha maksud. Anu kecek-kecek ni ayat yang besar. Gerak tak itu? Ada gerak dah. Dok situ bapak ayam ni apa? Cakeng tulang luar tu biar. Hak ni ikan goreng. Hak ni hak ada ayam besar sikit, ayam, ada kami hak kelas tu imam. Gerak tak itu? Tak gerak dah. Kenanya. Wayat. Dah ingat orang mati dok semayang kalau buat tahlil dok sunat beramal. Tu kena ingat. Sebab apa? Sebab orang yang dok semayang ni lebih hina daripada iblis. Teruk. Lebih hina daripada iblis. Allah. Tu. Itu satu rukun daripada rukun agama Islam. Baik. Dalam agama kita, seawal usia 7 tahun, agama kita ajar buat masuk akhirat dalam hati. Biar 7 tahun ni budak-budak sudah kenal perkara-perkara agama. Tu masuk akhirat dalam hati. Bila 7 tahun ajar manusia ni dengan besar perkara dunia, mengagung perkara dunia dan lekat besar dengan tu, sedah dengan tu. Bila siapa umur 20 nak surah sejid, ingat mau. Sebab apa? Sebab hati sudah gemar, sudah lazat, sudah gemar dengan dunia. Bila sedap dengan dunia nak masuk akhirat, seolah-olah nak ubat pahit pada budak. Senang tak? Kerja pak rumah. Ngelang-ngelang kepik pala surat mulut. Lagu itulah hati bila besar dengan dunia dah. 12 tahun dengan dunia dah. Bila dah umur pekak-pekak 2 bulan nak nikah bini baru nak semayang bang. Jawapannya akhirat begitu pahit buat dia. Orang semayang subuh mulai ada bangun bagi dia rohak. Sebab apa? Nak meraihkan tok tua dia. Rohak. Sebab apa? Dan hati besar dengan dunia dah. Sedap dengan dunia dah. Nak masuk akhirat susah. Sebab 7 tahun Nabi pesan ke mak ayah buat masuk akhirat ada semayang.
10 tahun dok semayang bang, agama kita dak membenarkan rotang. Tapi rotang ni dalam agama dah ada syarat. Nak rotang anak, dia ada beberapa syarat. Yang pertama, kena nyatakan kesalahan anak. Dah boleh kita ambil piah lalu dah. Jadi budak jadi tanya, dah apa piah itu? Ikut aku ke? Oh je. Akhirnya melahirkan dendam. Pertama, nyatakan kesalahannya. Kak, tadi waktu subuh bangun semayang ke tak? Kalau kak tipu tak apa, Tuhan tahu esok. Oh, tak semayang. Nyata kesalahan dah. Yang kedua, nak watak anak kesalahan hak hari ni. Bukan kesalahan hak lepas qada hari ni tak jadi. Misal minggu lepas dia ingat nak watang. Apa? 2 hari tak main zuhur. Atau nak qada hari ni tak jadi. Kesalahan yang hari ni. 2 syarat. Yang ketiga, nak watang anak, jangan watang pada tempat yang boleh mendatangkan cedera. Mana contoh? Atas kepala. Toleh nak ambil dak tangan lepuk atas kepala jadi. Ataupun kosong muka nak napor, nak terajah tak jadi. Ataupun nak pergi sepak alat kemaluan tak jadi. Itu mendatangkan mudarat. Nak watang di tempat yang tidak mendatangkan cedera. Seumpama di betih, tapak kaki. Ayah tak kira, ayah set-set belah semi, tak kasar. Lepas lah ayok keng. Itu haram lah. Sebab apa? Mendatangkan kemudaratan pada si anak. Bila belok keng, atau hospital. Kenapa tak? Ayah. Nah, ayah tak guru silat, dia buah kilas siku atas kepala, pecah kepala. Atau hospital jai. Ni, orang panggil mak ayah tak reti agama. Dah mana mu kata anak paling baik tau. Dia tak semayang, tak boleh. Tahu dah, tak boleh. Matlamat tak mahalangkan cara. Agama ajar kita mendidik, bukan mendera. Mungkin watang anakmu tu nak dera tu. Libah tega-tega wud belakang, pas bilu beriak. Tak jadi. Ni baru-baru ajar anak. Tu dah. Tu kata gitu. Nampak? Yang keempat, nak watang anak, jangan lebih pada bahu. Gini. Kita aja. Tengoklah orang watang anak. Tu nak watang anak, syarat-syarat dia. Dan mana pula kalau watang slow tak degih, kena watang kuat, boleh tak? Orang tanya ulama, antara kitab Kifayatul Muhtadi. Dah ustaz, kalau watang dok lebih pada bahu, watang peh-peh dok jadi. Kena kuat sikit baru jadi, boleh tak? Jawabnya tetap tak boleh. Sebab watang nak mendidik, bukan nak mendera. Nah, dia nak didik ni anak menggepok dak mayang kau. Nah, tu. Payah kalau pok jenis kaki dunia ke anak-anak lepas cikgu sekolah. Atau kafar balik kafar tak cara dah mu semayang tak semayang ke tak ada hal. Sebab apa pula dapat dak mayang kau. Mak dah jemayang kau. Macam mana anak nak dekat dengan agama? Tu. Habis cerita. Wa ja'ala fiha jannatal 'ajilati lil muhibbin wa wa'dina asraril 'ashiqin. Tengok perkataan Syekh Daud ni atas satu-satu tu dalam maksud dia. Tengok. Dan menjadi honaknya dan Tuhan yang telah menjadi, anak gitu. Dan Tuhan yang telah menjadikan padanya, nya tu rojak kembali pada semayang. Padanya, pada semayang tu akan dapat lazat, yakni akan dapat kelazatan. Koma situ. Manis, yakni dapat rasa kemanisan. Khidmat, apa khidmat? Yakni semasa mengerjakan, tu khidmat. Sembahyang.
Dan Tuhan yang telah menjadikan padanya pada semayang tu akan dapat rasa kelazatan, akan dapat rasa kemanisan semasa mengerjakan semayang. Dah nak tulis. Nak gitu, cuba baca sekali. Dan Tuhan, baca sekali. Dan Tuhan, baca. Yang telah menjadikan padanya pada semayang pada semalam tu akan dapat kelazatan, akan dapat kemanisan semasa mengerjakan sembahyang. Rasa lazat, rasa manis semasa mengerjakan sembahyang tu seolah-olah yang menepati syurga. Bandingannya seolah-olah yang menepati syurga, yang disegerakan di dalam dunia bagi segala hamba Allah yang muhibbin. Apa yang muhibbin? Yang kasih akan Allah Ta'ala. Tuhan jadi pada semayang ni dapat rasa kelazatan, dapat rasa kemanisan semasa mengerja semayang tu, bandingannya seperti seolah-olah seperti syurga yang disegera dah dalam dunia. Bagi siapa? Bagi hamba Allah yang kasih akan Allah Ta'ala. Tulis sikit situ. Tulis situ. Hamba Allah yang hatinya. Tulis situ. Hamba Allah yang hatinya kasih akan Allah Ta'ala. Hamba Allah yang hatinya kasih akan Allah Ta'ala semasa mengerjakan sembahyang, semasa mengerjakan sembahyang, hamba Allah yang hatinya kasih akan Allah, hamba Allah yang hatinya kasih akan Allah akan merasai kelazatan. Dah. Kat mana? Kasih akan Allah Ta'ala semasa mengerjakan. Segala hamba Allah yang hatinya kasih akan Allah Ta'ala apabila mereka mengerjakan sembahyang, hamba Allah yang hatinya kasih akan Allah tu akan merasai kelazatan dan akan dapat rasa kemanisan sewaktu mengerjakan sembahyang itu. Sewaktu mengerjakan sembahyang itu, bagi mereka itu rasa lazat dan manis. Bagi mereka itu rasa lazat dan manis ketika mengerjakan sembahyang seolah-olah syurga dah. Seolah-olah syurga dah. Rasa lazat dan manis ketika mengerjakan sembahyang bagi mereka itu seolah-olah syurga yang disegerakan dah oleh Allah Ta'ala dalam dunia. Ni. Nak rasa semayang tu seolah-olah syurga dah yang Allah Ta'ala segera atas dunia ni. Nak rasa balas tu, mestilah hati kita ni rasa lazat, rasa manis. Nisbah rasa lazat, rasa manis ni lah
kita merasakan semayang tu seolah-olah syurga dah buat kita, yang Allah Ta'ala segera ke atas dunia. Sebab syurga ni penuh dengan kelazatan, penuh dengan kemanisan, penuh dengan segala benda yang sedap-sedap. Hamba Allah, hati dia ni kasih kepada Allah, sewaktu dia kerja semayang, dia rasa lazat, rasa manis, tekah duduk semayang tu, tekah rasa lazat tu, dia merasakan seolah-olah dia ini duduk dalam syurga yang Allah Ta'ala segera dah atas dunia. Dapuk tu segitu tak? Jauh sekali. Rasa tenang. Ha? Rasa tenang. Rasa tenang ni pak kita duduk semayang tenang tak rasa? Ha? Kita hamba Allah Ta'ala ni, kita pas semayang tenang tak? Kadang-kadang tenang tak semayang? Ke lepas semayang serabut juga? Apa sebab tenang? Lepas semayang je tenang, apa sebab? Tekor semayang tu, mata hati duduk bertumpu sepenuh-penuhnya kepada pekerjaan semayang. Tak gitu? Tu baca doa iftitah, baca Fatihah, duduk tepuh tu, asbab jadi tenang mata hati. Tenang ni pula ada pekat. Tenang banyak, tenang sikit, tenang sederhana, tenang 1%, 2%, atas tumpuan hati kepada pekerjaan semayang. Terkeduduk takbir Allahu Akbar, hati tekah tu ingat Tuhan ke tak lagi tekah tu? Tekah takbir tu, hati takon ni ingat Tuhan lagi ke tak? Kalau awal takbir tak lain dah, makna di awal semayang tu tak tenang dah kita. Dia nak di awal tu hati ingat Tuhan lagi kita. Baca Fatihah. Baca Fatihah tu hati kita Tuhan lagi. Kita lain dah. Nak ayat tu tenang setakat tu ya. Apa sebab orang lain tenang banyak? Sebab dalam semayang dia boleh tumpu mata hati dia ni kepada pekerjaan semayang. Atas bagi ayat tu dia renung, balik makna maksud sedap situ, tenang hati. Kita doa, kita balik lepas baca Fatihah tu, siratal lazi, napa dah pusat. Napa dah ni? Dah bami caketia mana ni? Nampak dah. Napa dah ni udang banjir. Siratal lazi, nanti udah banjir. Tak lain dah. Sebab apa? Hati kita ni banyak dimasuki oleh dosa-dosa. Sebab tu jadi susah nak bertumpu kepada pekerjaan semayang. Ni kelasan hamba Allah yang kasih kepada Allah Ta'ala ni. Puak-puak dia tekah dos semayang tu lah, dia rasa lazat, rasa manis, dia rasa kecak di mata batin dia tu. Dia rasa lazat tu, dia anggap seolah-olah semayang dia tu syurga dah buat dia. Sebab tu orang yang muhibbin ni, atas dia ni afdal semayang sah daripada jemaah. Sebab orang muhibbin ni 2 rakaat semayang dia ni bukan sekejap-sekejap, 2 rakaat lama dia. Macam kita lah, duduk tempat sedap, duduk sekejap ke duduk lama. Orang yang hati sedap semayang ni duduk lama. Sebab apa? Lazat semayang ni dirasa macam duduk dalam syurga dah. Kita dah, kita tu imam hati panjang nak kepok kali masih. Natang tu imam duk tibasi. Orang yang terawih ni mati keluar Allah dah ha. Kita banyak tu panjang sebab bunyi hati. Nanti saya tu imam pahmanya kata mampu. Kita apa? Hati dah lazat. Kau kena baca surah pendek ni baru tu iman. Dah. Qul huwallah baru jadi. Jepuk tahfiz ngelah lagi. Apa? Hati dah lazat. Orang hati lazat ni nak kau banyak baca. Kau panjang lagi tak apa. Tu. Dia warna tu iman tu pendek ingat. Baca panjang sikit. Tu betul. Tidak. Tahun ni panjang sikit bang. Ni kau ni orang tahu 3 gelar je. Cuba baca gitu. Tengok malam kedua tu tak iman haji tinggal belakang.
Baca selau kan panjang. Oh, terima tiga lah tu tahu tu kata. Tiga lah. Wa aki nada. Wa nada dak sikit baca. Apa jaki ke? Baca alhamdulillah rabbil alamin. Tahu sudah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Baca gitu. Tu salah je gitu. Kalau buat gitu mak joget mak belakang. Tak nada gua haji kata gini. La ilaha illallah. Ada sini. Tu boleh kamu. Dia baca Quran ni buatlah lagu-lagu Arab. Tiru imam-imam sudah itu. Imam-imam sudah Masy'ari tiu nada dia. Sebab apa? Dia berbatu khusyuk. Berapa sebab lagi Mekah agak imam baca panjang tak marah apa sebab? Sebab galik dengan nada suara. Sedap situ. Tu imam nangis. Kita pun nangis tak? Sebab dia nangis. Dia faham ke? Dia faham setara apa? Apa nangis sikit berau? Tak. Mekah kau pakai berau. Sebab seolah kita faham ayat. Nada tinggi, nada sayu tu. Balik kapau dah nangis setara. Tu imam, sirata la zina. Tak ruan ni. Sebab tu baca Quran ni biar molek sebutkan. Kita usahakan sebut biar betul. Biar tak lagu pun sebut betul tu tak ada. Tu lah baca Quran. Tu. Allah. Dan tempat galian segala rahsia wallahu a'lam. Isyak molek dah. 8:41. Jadi kesimpulannya malam ni Tuhan jadi sembahyang 5 waktu ni sebagai sejuk mata hati Nabi kita Muhammad, dengan sebab Nabi dapat bermusyahadah kepada Allah di dalam sembahyang pertama. Yang kedua, hamba Allah yang kasih kepada Allah, bagi mereka sembahyang itulah syurga yang disegerakan oleh Allah. Itu kesimpulan dia. Biarlah tu ya. Itu kesimpulan yang ini. 2. Pertama, Tuhan jadikan sembahyang tu sebagai sejuk mata hati Nabi, dengan sebab Nabi dapat bermusyahadah kepada Allah dalam sembahyang. Yang kedua, hamba Allah yang kasih kepada Allah, sembahyang itu bagi mereka seolah syurga dah yang disegerakan oleh Allah dalam dunia. Biar. Wallahu a'lam. Sambung akan datang dan tempat segala galian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'bi ma'alamtana wa'alimna mimma yanfa'una rabbana zidna ilman nafi'a wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi